Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Ruslan, nombor matrik 061609. InsyaAllah pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk apakah yang wajib diiktikadkan oleh seseorang Muslim. Setiap Muslim wajib mengiktikadkan dengan putus dan jazam bahawa tiada pemberi kesan ke atas sesuatu di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, segala yang kita lihat tentang fenomena sebab dan ilah hanyalah sebab-sebab jahiliah yang dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut atau diistilahkan oleh ilmu sains dan faktor-faktor atau pemberi kesan dan seumpamanya yang mungkin ditemui oleh penyelidik, kesemua ini hanyalah sedemikian dari segi lahir sahaja. Yang kedua ialah ilmu atau sains hanya bertujuan melaporkan atau mendeskripsikan sesuatu yang dikaji dan diselidik seperti apa yang ada pada benda yang dikaji dengan ketelitian dan kehalusan yang ada pada benda itu dalam tarafnya yang semaksimum mungkin. Maksudnya di sini ialah sekiranya ilmu atau sains itu hanya pelapor sesuatu yang sebenar ada pada yang dikaji atau sesuatu fakta yang sebenar, tidak lebih dari itu, maka fakta atau sesuatu yang sebenarnya ada pada sebab-sebab dan ilah itu tidak lain daripada kesertaan dan berterusan. Yang ketiga ialah adapun tentang boleh atau tidak bolehnya dipisahkan kesertaan sebab dengan musababnya adalah suatu perkara lain yang tiada kaitannya dengan sains. Jadi, suatu perkara yang amat jauh untuk dihasilkan oleh sains bahawa kesertaan sebab dengan musababnya itu merupakan suatu perkara yang pasti yang mana tidak boleh dielak kesahihannya dan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Menurut ijma' ulama Islam, apabila telah sabit dengan dalil yang qat'i atas apa yang telah kita jelaskan, maka sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir. Maksudnya di sini ialah suatu yang jelas bahawa dengan mengingkari hakikat ini, iaitu hakikat bahawa sebab-sebab itu bukan pemberi kesan yang zati pada musababnya, tetapi pemberi kesan zati dan hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada makna lagi dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tiada makna dan gunanya lagi dia mengimani mukjizat dan perkara luar biasa yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas para nabi dan rasul sebagai pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Seperti mana perubahan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi sejuk dan tidak membahayakan. Selain itu, Nabi Isa AS yang dilahirkan tanpa perantaraan atau sebab ayah. Mukjizat-mukjizatnya iaitu menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang mati tanpa perantaraan alat dan ubat. Kesemuanya telah dinaskan oleh Al-Quran dengan sangat jelas dan nyata. Intisari dan intipati dari segala yang kita jelaskan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 82 yang bermaksud sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Rashidah binti Wan Ahmad Ramzi, nombor matrik 060191. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung mengenai tiada mudarat menggunakan perkataan yang menunjukkan sababiah jika akidahnya selamat. Mungkin anda masih ingin bertanya tentang hukum menggunakan perkataan yang mentadbirkan sababiah atau pemberi kesan pada sesuatu. Kita sudah terbiasa menggunakan ungkapan sebegini kerana kelahiran musabab itu melalui bentuk sebab yang memberi kesan. Umpamanya kita katakan
ubat ini sangat berkesan, ubat ini sangat mujarab, atau doktor itulah yang telah menyembuhkan saya. Jadi jawapannya adalah sekiranya kata-kata tersebut disertai dengan kepercayaan atau iktikad adanya pemberi kesan yang zati dalam diri ubat ini atau dalam diri doktor dan seumpamanya, maka kata-kata itu dapat menyebabkan penuturnya menjadi kafir menurut ijma'. Tetapi, jika kata-kata itu disertai dengan akidah yang benar, iaitu mengiktikadkan bahawa pemberi kesan yang zati dan hakiki dalam contoh-contoh disebut itu hanyalah Allah, maka tiada mudarat atau bahayanya kepada akidah. Sebagai contoh, kita katakan bahawa Allah lah yang telah menyembuhkan saya, tetapi makan ubat ini sebagai wasilah ataupun ikhtiar untuk saya sembuh. Kerana pernyataan takbiran yang diucapkan itu adalah sesuai dengan yang lahir pada undang-undang sababiyah ja'liyah yang menjadi asas kehidupan di alam semesta. Seterusnya adalah tawasul yang lebih utama tiada mudaratnya adalah tawasul dengan para nabi dan rasul. Jika sebab-sebab nisbah pada ubat, doktor dan seumpamanya itu tiada bahaya dan mudaratnya, maka demikian juga boleh dinisbahkan kepada para nabi dan rasul. Seperti bertawasul dan bertabaruk dengan mereka. Malah lebih utama dan lebih aula lagi. Kerana Allah SWT telah menjadikan nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada seluruh alam. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah telah menjadikan Nabi sebagai sebab bagi rahmat untuk hamba-Nya. Oleh itu, tiada mudaratnya bagi seorang Muslim untuk bertawasul dengan Nabi yang sememangnya dimuliakan dengan kemuliaan tersebut untuk menjadi rahmat seluruh makhluk. Para sahabat merasakan makna dan perasaan tersebut dengan sepenuhnya. Mereka tidak ragu untuk bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, bertabaruk dengan baginda dan kesan-kesan peninggalan baginda dalam pelbagai kesempatan yang begitu banyak sekali. Amalan ini telah sabit melalui hadis mutawatir yang sahih yang tiada keraguan dan kesangsian padanya. Yang menghairankan kita, ada segolongan manusia yang masih terus menisbahkan segala perkara kepada sebab-sebab yang lahir. Bahkan seringkali mereka menggunakan ungkapan kata-kata yang menunjukkan bahawa sebab yang lahir itulah yang memberi kesan, seperti menisbahkan sembuh pada ubat atau meminta doktor menyembuhkannya. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, ubat inilah yang telah menyembuhkan saya atau doktor itulah yang telah merawat saya sehingga saya sembuh. Namun, sebaik sahaja mereka mendengar perkataan tawasul atau tabaruk dengan Rasulullah SAW, lantas dijatuhkan hukuman syirik dan kafir, sedangkan mereka yang bertawasul itu tidak menisbahkan pun kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi kesan yang zati, dan tidak mengatakan pada hak baginda lebih daripada apa yang mereka perkatakan pada hak ubat dan doktor itu. Apakah sababiah ubat dan doktor itu lebih daripada sababiah Nabi Muhammad SAW tentang rahmat dan keberkatannya? Jawapan bagi persoalan ini akan dihuraikan oleh rakan saya selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Chah binti Halimi. Nombor matrik 061499. Baiklah, saya akan menjawab bagi persoalan yang dinyatakan. Daripada persoalan itu, tidak ada sababiah atau pemberi kesan sama ada pada hak ubat dan tabib ataupun pada hak Nabi. Tetapi ia mempunyai sababiah ja'liyah. Sababiah ja'liyah yang ada pada ubat dan tabib tidak menyamai 1/10 pun daripada darjat sababiah ja'liyah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Di sini bermakna darjat sababiah ja'liyah yang ada pada Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada
darjat sababiah ja'liyah yang ada pada Ubaid dan Tabib. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ada yang mengatakan para sahabat telah bertawasul dengan Rasulullah SAW kerana baginda masih lagi hidup. Adapun selepas baginda wafat, maka tawasul telah terbatal dan tidak dikira lagi. Oleh kerana itu, bertawasul tetap syirik dan kafir. Daripada kata-kata yang dinyatakan itu, ia akan keluar hanya daripada orang yang menyangka Rasulullah SAW telah menjadikan hidup dan daya kekuatan daripada jasad baginda semasa baginda hidup. Ia menjadi wasilah atau jalan untuk memberi kesan kepada orang yang bertawasul dan mengambil berkat. Kemudian, apabila baginda wafat, maka telah hilanglah pemberi kesan taksir tersebut. Dan jadilah amalan bertawasul dengan Rasulullah SAW selepas baginda wafat tidak mempunyai kesan langsung. Sangkaan ini adalah salah dan hanyalah kekufuran semata-mata. Orang yang berpendapat begini akan menjerumuskan dirinya ke dalam keadaan yang lebih buruk daripada apa yang mereka cuba elakkan. Di sini bermakna sesiapa yang berpendapat sebegitu lebih buruk padanya daripada sebaliknya. Penjelasan daripada permulaan jawapan persoalan yang dibincangkan tadi ialah Rasulullah SAW tidak mempunyai kesan pada sesuatu pun sama ada semasa baginda hidup ataupun selepas baginda wafat. Sesiapa yang mengiktikadkan selain daripada itu adalah kufur kepada Allah SWT dan para rasulnya. Manat dan tempat yang menjadi punca hukum keharusan bertawasul atau bertabaruk itu ialah semata-mata pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, ta'riful ilah wa tashrifuhu kepada Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai wasilah rahmat kepada hamba-Nya. Pemuliaan dan penyanjungan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terpisah daripada Rasulullah SAW walaupun selepas baginda wafat. Bahkan ia semakin bertambah ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan daripada segala yang telah dijelaskan dan dibentangkan ini tadi ialah setiap Muslim yang berakidahkan tauhid wajiblah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa penyebab kepada segala sebab hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun segala sebab selain Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah sebab yang berbentuk lahiriah sahaja, tidak ada nilai zati padanya. Jika selepas itu ada Muslim menggunakan dalam sesetengah takbirannya atau ungkapan katanya itu sesuatu perkara yang sesuai dan selari dengan sistem yang berbentuk semesta atau di alam kejadian ini pada lahirnya berasaskan sebab musabab atau asas sababiah dan ilahiyah, di samping keyakinannya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja penyebab Maha Tunggal, maka tidaklah salah atau memudaratkan akidah keimanannya. Di sini bermakna Muslim itu tetap berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja penyebab segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakim Asyihra binti Muhammad Rusli bernombor matrik 060537. Okey, seterusnya saya akan membahaskan tentang bertawasul kepada Rasulullah SAW. Dalam keumuman makna ini, termaksudlah bertawasul kepada Rasulullah SAW, tetapi ia bebas daripada fenomena sababiah pada alam benda yang lain. Ini mengambil sebab dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW adalah termasuk amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikuti jejak para sahabat dan mengagungkan Rasulullah SAW seperti mana yang telah diperakui dan termaktub dalam kalamnya iaitu Al-Quranul Karim. Tawasul dapat diertikan kepada dua makna iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, tawasul bermaksud mendekatkan diri, manakala dari segi istilah pula, tawasul bermaksud menjadikan sesuatu amalan sebagai perantara ataupun penyebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaraan di sini bermaksud menggunakan orang tengah atau benda untuk membolehkan sesuatu hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang digunakan sebagai perantara inilah dipanggil sebagai wasilah. Wasilah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai keredaan dan memperoleh pahala daripadanya. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Dia telah menetapkan bagi kita seluruh ibadah sebagai pintu mendekatkan diri kepadanya. Maka orang Islam sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai jenis ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukumnya adalah harus memohon sesuatu hajat melalui tawassul ataupun perantaraan memang diharuskan dalam Islam apabila dilakukan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarat, tetapi jika sebaliknya maka hukumnya adalah haram. Seterusnya, tawassul yang disepakati oleh para ulama akan keharusannya ada 3, iaitu yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang kedua tawassul dengan amal soleh, dan yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh. Menurut pandangan Imam As-Subki, Imam Ash-Shawqani, Imam Al-Alusi, Syekh Zahid Al-Kawsari dan Syekh Muhammad Hasanin Makhluf, iaitu harus bertawassul dengan kemegahan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sekiranya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna mencari wasilah ataupun jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beriman kepada baginda serta mentaatinya, ataupun memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa dan syafaat baginda, maka tawassul sebegini harus di sisi para ulama. Maka kesimpulan daripada ringkasan tajuk ini adalah kita dapat mengetahui hikmah Allah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain seperti bumi, gunung ganang, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Melalui ini juga kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu perkara yang dikehendakinya dengan sia-sia. Jadi antara hikmah Allah jadikan manusia adalah yang pertama, manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara menyeluruh dengan merangkumi segala aspek dan gerak kerja dalam kehidupan. Ini bermakna setiap perlakuan dan pekerjaan yang dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Yang dimaksudkan dengan khalifah di sini adalah wakil untuk memakmurkan bumi. Tugas manusia adalah memakmurkan bumi berlandaskan syariat Allah dengan menjalani setiap perintah yang telah ditetapkan olehnya. Manakala yang ketiga adalah Allah telah mengurniakan akal kepada manusia untuk membolehkan manusia membentangkan akalnya dengan berenung kekuasaan Allah, menyelami segala rahsia di sebalik kejadian fenomena di alam semesta, seterusnya menemui hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya melalui pemikiran, pemerhatian dan penyelidikan, kerana tiada halangan dalam agama untuk manusia terus mengkaji dan menyelidik bagi menemukan hakikat ilmiah. Manakala hikmah Allah jadikan segala ciptaan di muka bumi seperti haiwan dan tumbuhan tidak lain tidak bukan hanya untuk memenuhi keperluan manusia bagi membolehkan manusia untuk mencapai kepentingannya. Yang dimaksudkan dengan alam semesta tunduk kepada manusia membawa dua makna, iaitu yang pertama agar mereka mengenal Allah dan yang kedua sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Jadi segala apa yang ada di alam semesta ini seperti langit dan bumi tunduk kepada manusia sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya agar mereka membangun bumi dan menjadi pemimpin padanya, dan lebih tepat lagi agar mereka menyembahnya dengan sempurna. Nya di sini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dikatakan sebagai at-taskhir. Para ahli tafsir menafsirkan kata taskhir ini dengan maksud menundukkan sesuatu yang diinginkan untuk sebuah kemanfaatan bagi hamba. Hal ini merupakan gambaran taskhir Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang ada di langit dan di bumi, sama ada matahari, bulan, bintang, angin, udara, haiwan, tumbuhan dan sebagainya.
Tazkir ini merupakan satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi manfaat bagi manusia selaku hamba-Nya, dan ini juga merupakan satu nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazikah binti Hasan, alias Ismail, nombor matrik 060234. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan-kawan saya tadi. Jadi sebagai penutup, kalau kita berasa hairan, maka keheranan itu sepatutnya adalah untuk hamba abdi barat sahaja, sebab mereka sendiri malas dan leka. Kemuncak kejayaan sains telah membasmi dongeng dan khayalan. Golongan barat menyatakan hal ini dengan penuh rasa angkuh dan begitu bangga, seolah-olah mereka telah menemui alam malaikat, lalu dengan berani menyatakan bahawa tiada maha pencipta dan tiada Tuhan. Jadi demi sesungguhnya keadaan seseorang itu hina bila dia jahil di dalam sesuatu perkara. Tapi apa yang lebih teruk lagi, kalau orang yang jahil itu dia khayal dengan ilmu dia yang sedikit sampai dia lupa, padahal ada banyak lagi benda yang dia tak tahu. Dan tak ada yang lebih teruk lagi daripada yang tadi, kecuali seseorang yang jahil itu dia berbangga dengan ilmu orang lain. Maksudnya dia tu berbangga dengan usaha orang lain, tapi dia tu tak pandai, tapi dia tak ada usaha pun nak berubah. Contohnya dia berbangga menyatakan dia ni kawan aku, dia ni keluarga aku, sedangkan diri dia sendiri tak ada pencapaian, tetapi berbangga dengan hasil ataupun dengan usaha kelebihan orang lain. Jadi sahabat sekalian, jahil itu adalah hijab antara kita dengan semua perkara. Maka setiap orang yang cuba untuk melepaskan hijab kejahilannya itu, dia akan menggunakan sepenuh daya akalnya dengan mengkaji, sabar dan juga tabah, serta menjalani liku-liku kejadian sampai dia boleh menyingkap kejahilan dia tu. Senang cakap, kalau peluang kita untuk menggunakan akal ni sebenarnya sama sahaja, tiada beza pun antara kita dengan antara orang Muslim ataupun kafir, ataupun dia tu orang baik ataupun jahat, sama sahaja. Selagi mana Allah bagi dia peluang untuk kita guna akal dan daya fikir yang Allah bagi. Jadi jika terdapat perbezaan, maka orang mukmin akan tampil ke hadapan dan dengan dorongan imannya yang khusus, di samping dorongan juga daripada naluri rasa ingin tahu dalam sesuatu perkara. Naluri ini mesti dipunyai oleh setiap yang berakal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard, yang bermaksud perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ayat-ayat seperti ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Bukanlah berarti untuk tujuan kita untuk persaingan yang tidak mulia ataupun untuk perlumbaan, penindasan maupun kezaliman. Tetapi sebaliknya, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini adalah untuk dipergunakan sejauh yang mungkin bagi menjayakan lebih banyak lagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia seluruhnya di bawah naungan payung pengabdian yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan saya. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu atas kelemahan diri kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.